Innal abrar. Apa motor pipi lama dah baca tu. Satu. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah Bismillah. Itulah saja 19 19 ayat. Kalau kita tengok semula kepada ni kan, sebab itulah Quran baru kita ni dia tidak ada beza mak yang wajib kita panjang dengan mak yang boleh kita panjang dengan pendek, jaiz ni. Cuba tengok ni. Yang ni wajib bi ghaibin. Yang hak ni pula wa ma adra, sama-sama boleh baca panjang, tetapi hak ni wajib. Pak kita nak ceng guana tu sebab tanda serupa. Ni. Dia buat tanda ni serupa, sama tebal dah. Kalau Quran zaman dulu hak ni dia buat tebal. Jadi kita nak ceng sini kan antara dua kalimah dengan satu kalimah. Tapi kalau kita tak reti dari segi Arab, kita nak tahu mari mana. Biasa nampak senggil sikit, kita tengok situ lah. Ma satu kalimah, adra ka satu kalimah. Jadi kalimah lah, suku-suku dua ni. Maka di sini dia panggil mak jaiz dari segi hukum dia. Walaupun nama mak ni banyak, kita bagi dua, jaiz maknanya harus kita panjang dan harus kita pendek. Sedangkan wajib ni ialah wajib kita panjang. Sebab ni dia duduk dalam satu kalimah. Ra ibin ni tak boleh dipisah. Di antara ra dengan ibin tak boleh pisah. Adapun wama dengan adra ni boleh pisah. Perkataan suku-suku. Jadi hak boleh pisah tu boleh kita baca pendek kalau tak saya baca panjang. Situ dia. Kita tengok terjemuh di sini. Ya'lamu nama taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Innal abrar lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti. Orang berbakti ni orang yang buat dengan ta'at dan amal kebajikan. Orang baik dipanggil abrar. Ini kata plural, kata jamak bagi bir. Bir abrar. Orang jujur, orang baik, orang yang buat bakti. Maksud dia dalam kurungnya ni, terjemuh ni, dia kata orang ta'at. Dengar kata Tuhan, ta'at ke Tuhan. Sambil dia dengar tu, dia isi kehidupan dia dengan sebanyak-banyaknya amal kebajikan. Barulah kita ni layak dipanggil al-abrar. Itu saja, nak jadi orang baik. Orang juruh lah kalau ikut Kelantan kita.
Orang abrar ni orang jauh. Lagu mana orang jauh ni taat kepada hukum Tuhan, lepas tu banyak buat amal kebajikan. Supaya kita baca Quran saat ni. Kebajikan tu. Satu huruf Nabi kata Tuhan janji bui 10. 3 huruf 30. Ni macam perkataan ya'lamun saja ni. So 2 3 4 5 ni puluh dah markah boleh. Pahala kalau kita ikhlas baca saat ni Tuhan catat dah ni puluh. 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. 140 gapo, 140 riyal ko, 140 kuk ko, 140 pound ko. Itu serah kepada Tuhan. Barang kalau Tuhan beri dia tak main duit Indonesia gapo dak, mesti go mahal. Nak tahu lagu mana, jumpa selesa lah. Tugas kita ni buat sebanyak-banyak. Banyak-banyaklah membaca Quran. Baru ni kita pergi ke Thailand baru ni, comel tazkirah. Cikgu Nikmat Nilik. Dia pergi getek. Dia orang kaki kecek. Bui ke dia mikrofon kat pacerah ni kecek. Jadi dia bagus, dia kecek ke dia nasihat. Antara yang menariknya dia kata baca Quran ni dia kata kalau kita nak buat sejuh sehari tidak nanti ke dalam puasa dia kata. Sejuh-sejuh ni 20 muka surat je dia kata. Acu bagi dengan 5 dia kata. Baru tu bit 4 muka surat. Betul? Kalau lepas sembahyang kita baca 4 muka surat dia kata, kan? 2 lah. Boleh sejuh sehari dia kata. Kalau kata kita duduk congok nak habis sejuh, puasa lama dia kata. Dia kata cuba buat dia. Bagus juga nasihat dia. Kita ingat sah ya baca Quran ni di samping tu hewi petunjuk lembutkan hati. Pahala. Tu mudah nak boleh pahala. Nak simpan pahala kita dalam akaun. Macam ni berapa dah? 190 dah ni saja. Innal abrara lafi na'im. Boleh pahala pula dah. Jadi pokok kita pakat baca saat ni banyak. Banyak dah boleh pahala. Itulah dia amal kebajikan. Itu salah satu. Selain daripada amal kebajikan baca Quran, sembahyang sunat, sedekah. Senyum kat orang pun boleh pahala. Nak jadi nak buat amal kebajikan ni banyak. Pokoknya ngaji. Baru kita tahu bukti mana boleh pahala. Kita takutnya kita tak ngaji, kita duk perasan boleh pahala, bukan ke pahala. Hak tu yang kita bimbangnya. Jadi perbuatan bid'ah kan, ni boleh dosa nak pula. Habis reng dah kacang kita nya. Habis reng dah kacang kita ni, tapi tengok hapa tak apa juga. Ni berdosa pasal apa? Buat amalan tak serupa dengan Nabi. Hak tentu serupa dengan Nabinya, baca Quran. Tak ada khilaf ulama. Baca Quran tak ada khilaf ulama. Tentu semua orang kata boleh pahala. Faham tak? Itulah nak jadi orang yang abrar. Disebut orang abrar ni yang taat kepada Tuhan, buat amal kebajikan ni, mana sudah dia? Lafi na'im, tetap berada dalam syurga yang penuh nikmat. Perkataan na'im. Jannatun Na'im nama satu syurga tu, syurga Na'im, syurga yang penuh nikmat. Kita dah bincang panjang lebar dah. Dengan gambar-gambar pun video dah tunjuk gambaran lagu mana indahnya syurga, bau harumnya syurga. Jadi dia cadang untuk siapa? Untuk orang abrar. Jadi kita ada peluang lagi ni. Pagi petang siang malam duk pisah diri kita biar termasuk dalam golongan al-abrar. Ini lawan dia pula. Dia kaedah Quran ni dia royak sebelah tu pada royak sebelah ni pula. Innal fujjar la fi jahim. Sesungguhnya orang yang bersalah, orang jahat, fujar, fajir, la fi jahim, bertempat dalam neraka yang menjulang-julang. Ada sejenis neraka namun dia neraka jahim, api yang menjulang-julang. Ngeri sungguh dengar ni. Masuk dalam neraka tu apa dia? Yaslaunaha yaumaddin. Mereka menderita bakaran neraka itu pada hari pembalasan. Seksa. Wa ma hum anha bighaibin.
dan mereka sentiasa berada dalam azab seksanya, tidak raib daripadanya berterusan. Macam sebut dulu kan, kita dengar. Kulit hangus, mari kulit baru. Hangus kulit ni, ganti kulit baru. Itu pelik jadi Tuhan. Kalau orang capuk dalam api, dalam ni, bila hangus letup, habis habis riwayat, tak ada satu dah. Tapi dalam neraka ni, hangus, mari hak lain. Hangus, mari hak lain. Liyazuqul azab, semata-mata nak suruh rasa azab. Allahu Akbar. Ini nak ulah 2, 3, 4 ayat kita baca sekali. Pada hari kiamat makhluk Allah terbagi kepada dua. Dia tak ada duk celah. Ada diceritakan dalam surah Al-A'raf. Satu gulungan Al-A'raf ni satu gulungan duduk tengah. Sebenarnya duduk tengah tu transit sebenarnya. Sudah dia masuk syurga juga. Dia tidak dia hanya tengok orang ahli syurga. Dia nak pergi ketak tak ada arah pergi. Tapi dia tahan di situ. Nanti kita jumpa lagu mana surah Al-A'raf kedudukan orang duduk tengah. Jadi kesimpulannya walaupun duduk tengah pun sudah dia jadi dua saja. Sama ada syurga ataupun neraka. Dia tak ada tempat ketiga. Tak ada tempat pengecualian. Syurga pun tak, neraka pun tak ada. Nombor 1. Disebut dua. Orang-orang yang banyak berbakti abrar, yang kita dengar tadi. Mereka adalah orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Allah semasa di dunia dan akan hidup bersenang-lenang dalam syurga dan mereka kekal di dalamnya. Mukmin bila disebut sini orang beriman, yakin dengan hukum Tuhan. Bila sebut mukmin juga ni, orang yang betul akidah. Akidah ni dia tidak campur sikit abuk. Tuhan semata-mata Tuhan. Sebab itulah perlu kita mengaji akidah. Macam Malik senang, Malik lusa dah. Kita nak mengaji akidah. Supaya betul. Cuma duk mikir. Kita bimbang takut kita pergi ngaji akidah. Tak serupa dengan Nabi ngaji, dengan sahabat ngaji. Kalau duk tengok kolam kau tengok tu nampak. Macam kolam kau tak jadi ke mana? Ada Ustaz Wan Sukri. Mula-mula kita berasa tak apa lagi, berasa boleh dua-dua kali. Bila duk geneng kolam kau dengar kau, berasa tak sedap ke mana? Berasa mana? Orang ngaji cara dia panggil ilmu kalam. Mengenal Tuhan melalui metodologi ilmu kalam. Ini marah demo. Sebabnya kalau ukur dengan, kalau dia, puak dia ni, kalau kita tanya siapa dia tokoh besar dia, Abdul Hasan Syari. Tengok kita Abdul Hasan Syari jauh jelak dengan hak dia duduk mengaji lah ni. Kena nama As-Sanusi. Kalau tidak silap Muhammad bin Yusuf As-Sanusi dah. Muhammad bin Yusuf ini nama dia. Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Dia mati pada tahun 894. Dulu sikit pada Imam Sayuti. Dia ni tokoh yang merangka ilmu kalam secara lengkap dalam kitab dia Matan Umul Barahin. Yang mana bila kita bahas sifat Tuhan ni kan, dia bincang Tuhan dari segi logika akal. Tuhan tidak berjirim, tidak berjisim. Tuhan tidak mengambil ruang, tidak mengambil tempat. Perkataan yang masyhur sekali kita bahasa gerung dengar dia kata Allah maujud bila makan. Allah duduk tidak bertempat. Ni ambil mana? Kalau akidah duduk situ kita takut penuh. Sedangkan Tuhan kata Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Tidak berlawan. Ungkapan yang masyhur ulama kalam Allah maujud bila makan. Apa makna Allah maujud bila Allah ada tetapi tidak bertempat. Sebab otak dia sebab dia guna ilmu kalam kan, logika. Tidak menasabah Allah tu nak bertempat sebab bertempat ni makhluk. Dia pergi kosik lagu tu. Jadi tak boleh nak sebut Allah serupa dengan makhluk. Padahalnya bila kata Allah ni menggunakan perkataan makhluk tapi dah kita kata dah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu tak serupa dengan kita. Kalau dia kata dia berada di atas arah bukan serupa kita berada atas rumah.
Berada cara dia. Lepas tu apa je kita kata berada di atas? Dah sebab Tuhan sendiri royak. Ya kita nak pergi halih tu siapa dia suruh? Siapa dia bikin menarik? Tak mana tak? Bukan. Mana balik? Lepas tu kita duk kena mikir. Kena kira. Kalau kita kira gua kena kira. Nabi dulu dia duk ajar kau sahabat dia ajar kau supaya ni. Tu seperti pula. Mana ajar sahabat-sahabatku wujud kidan beraqamu qala patu di hadis qiyamuhu bi nafsi. Lepas tu pula Tuhan tidak berjiring, tidak berjising, tidak arak, tidak jauhar. Kau ni? Nabi kemutasi, Nabi kemupasi. Tak? Nabi tak ajar. Sayyidina Abu Bakar pun tak ajar. Imam Pak Mazhab pun tak ajar lagi. Tebik-tebik ni habaq yang ke-9. Tapi hak tu sehingganya kalau kita ngaji supaya dia kata bukan ahli sunnah wal jamaah. Puluk. Siapa situ? Dia gelar dia aswaja. Lain pada tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ni makna sunnah ni hadis Nabi. Siapa dia pegang ke hadis Nabi? Al-jamaah ni maknanya sahabat. Sahabat dan generasi kemudian. Sedangkan hak dia buat tu tak serupa dengan sahabat, tak serupa dengan Nabi. Tu kita jadi pelik lah ni. Kita pula jadi terpencil dah. Kita di pinggir pula kita ni. Ni marah demo pula. Tu tak boleh tu akidah lagu tu. Salah. Kena cara ilmu kalam. Ni pok-pok main mana ni nak. Kita nak cari supaya sahabat ni supaya Nabi. Jadi tak boleh pula lagu tu. Nampak. Langkah seterusnya. Kita tak boleh beralah dah nampak. Betul tak? Kita tak main moyok sama bila pok dia kata, tak boleh kena melalui ulama kalah. Kita moyok. Tak apalah. Tak boleh. Kita kena canggah kata. Kita kata tak boleh hak mung tu. Ke mana ni? Siapa masa kita kena royak lah. Tak boleh sebab mung. Mung ambil mana? Tak sih. Dia leboh lalu. Dia habis lalu buat ni. Itu ni masalah ni. Bila kita tanya dia sepatutnya, ia nak sebut-sebut tu cuma sebut-sebut sok. Kecil dah di kedai kopi lah. Ia nak sebut Wahabi, cuma dia sebut sok gapo amalan hak lemon boleh tuduh dia Wahabi. Cari tu tak jumpa cari. Dia nak sebut dia takut makan ni. Wisalan tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak tahu. Wahabi. Yalah kau. Acik tengok molek. Ni, hak raut ni kan. 3 butir kitab hak sebut disunatkan raut. Nombor satunya dalam Imam Nawawi sebut juga. Tapi Imam Nawawi juga mari hadis dia. Kita baca hadis dia pula. Ia kalau dalam I'anah Talibin, syarah bagi Fathul Mu'in. Dan yang ketiganya nama Buryah Al-Mustarsyidin. 3 butir kitab ni dia kata sunat raut. Lepas tu cuba kita tengok orang lain kata gua Imam Nawawi sebut dia buat mari hadis. Dia kata hadis ni dhaif. Tengok Imam Nawawi kata dhaif. Ibnu Hajar kata dhaif. Semua ulama hadis hanya bagi dua. Hadis raut muka ni dhaif dengan dhaif jiddan. Dhaif jiddan dekat-dekat dengan maudhu'. Orang tak boleh hamal langsung. Dhaif ni kita boleh hamal kalau ada hadis sahih lain duduk depan dia. Faham ni? Kaedah dia. Sebab tu orang-orang yang mengaji mulut tu guru apa dia tak raut sebab bersandar pada hadis dhaif. Kalau kecil kalau kita main cara hujah ni tak lagi dia. Ni kan faham dia raut mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum Allah. Tak apalah nak raut tu. Tapi kalau tengok orang tak raut, Wahabi. Tu yang menyakit mari mana? Orang tu Ibnu Hajar, tu ulama, tu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak sebut raut. Mana ni? Ada lagi buat kita raut. Lebih. Wisalah raut muka. Apa dia? Mari mata situ pula dia. Ni nak buat contoh. Sebab tu dia tak lagi benda ni tak boleh hujah. Dia kata gapo lagi. Orang mati tak singati 7 hari. Allah seh dautan kita baca dah duduk marah. Dia nak pergi kok mana? Acik jujur susah. Lama tidak ke? Tak sih. Tak boleh. Gitu je lah. Jadi kita sampai bila kita nak jadi orang beriman, lepas tu kita nak ambil ilmu di awal-awal ni, tak tahu mari mana. Nak biar buti baris. Sebab bekalian nak bawa mati ni. Bermula daripada akidah tadi. Kena betul molek.
Kitab kita baca malam sunnah, dia katanya, dia tak boleh baca tu kitab tu. Bunuh dia. Tu. Perisai bagi sekian mukallaf. Dia tak kira begitu, dia kira bunuh dia tu, kata tu bunuh. Kau ngajar. Penawar bagi hati tu boleh tolong lah tu. Bila kita baca kitab malam sunnah, dia tak boleh. Bunuh dia kata. Supaya nak ulang sekali hak Dr. Ismail tu Facebook ke apa dia? Dia kata hadis setan. Siapa dia ngaji hadis, ngaji Quran sesat. Ya Nabi sebut, aku tinggalmu taraktu fikum amraini, aku tinggalmu dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima, mu tidak sesat kan mu pegang dua perkara apa dia nak? Kitabullah wa sunnatin Nabi, kitab Allah Quran dan sunnah Nabi. Maknanya kalau mu tak siap sesat, mu kena ngaji Quran, tafsir Quran, ambil ilmu dari Quran, ngaji hadis. Dia mari sini dia kata, sikit-sikit bila nak ngaji agama, nak ngaji Quran, nak ngaji tafsir, nak ngaji hadis. Ni yang jadi sesat ni. Katanya Ismail tu bisa apa dia tu? Hadis setan. Riwayat syaitan dia. Bersabda syaitan. Hadis diriwayat oleh syaitan. Barang siapa yang baca mempelajari Al-Quran dan hadis, maka dia akan menjadi sesat. Rawahu syaitan. Bukan rawahu Bukhari dah. Rawahu syaitan. Ini ayat ni. Sianlah kat orang kampung mana. Patut kita kena jaga balasah kita, masjid kita ni. Jaga mari unsur-unsur yang boleh menuhkan akidah, menuhkan longgar benda-benda agama. Kena jaga molek anak-anak kita. Orang-orang yang derhaka fujar. Ke mana walik ni? Anak-anak kita berlakon tak? Kau tu tak cakap sikit pun, 3 malam ni. Takut dia masuk orang lain. Nak kawal Quran dengan hadis. Malam ni kita ngaji Quran. Malam Rabu kita ngaji hadis. Malam Isnin kita ngaji akidah. Ya betul. Takut masuk. Kau jenis mengarut. Kau percaya kau benar-benar khurafat. Orang-orang yang derhaka iaitu orang kafir yang jahat semasa hidup di dunia. Mereka masuk ke dalam neraka dan mengalami azab yang kekal di dalamnya. Kemudian ayat yang ke-17. Wa ma adraka ma yaumuddin. Dan tahukah engkau hari pembalasan itu? Summa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian tahukah engkau hari pembalasan itu? Ayat akhir sekali, yauma la tamliku nafsin li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Hari itu ialah hari seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang lain. Dan segala urusan pada hari itu tertentu bagi Allah. Cuba tengok dia macam. Nafsi. Mung tak boleh tolong aku tak. Dalam ayat lain dia buat yauma yafirrul mar'u min akhihi. Di hari seseorang yang lari daripada adik-beradik dia. Wa sahibatihi wa bani. Sahabat-sahabat dan anak pinak, mak tak cara ke anak tak cara mak, tak kenal. Masing-masing bawa dia. Cuba gambar. Kita duduk atas dunia ni susah setahu mana, rumah terbakar kan. Anak, mak kan dia dah kat kemah anak. Jumpa mayat kan dia dah kat anak dah. Tapi dia ayat hari tu lepas anak. Oi. Lagu mana kamu? Bukan main-main ni, kita nak hadapi benda lagu ni depan. Disebut ni wal amru yauma idzil lillah. Urusan semua duduk Tuhan yang berlaku. Di sini Allah mengulangi peringatan kepada manusia betapa hebatnya hari pembalasan. Semestinya kamu mengenal dan membuat persediaan untuk menghadapinya. Kita duduk proses nak sedia ni. Sesungguhnya kamu tidak tahu nasib apakah nasib yang menimpa kamu. Pada hari itu seseorang tidak terdaya sama sekali untuk menolong orang lain, sama ada untuk memberi manfaat atau mudarat. Kerana masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Jadi sebut dalam hadis tidak telanjang tak? Telanjang bogel. Sehingga Aisyah tanya, tak malu ke Rasulullah telanjang bogel? Tak ada nak kelih Rasulullah kata. Cuba gambar lah. Lalu ni rumah terbakar pun orang. Tak tahu kan telanjang dah. Rumah terbakar, dia tengah mandi, dia capah juga pakai tuala. Nak tubik.
Ni kita masuk surah yang ke-81 pula. Ni cara kiamat juga. Berkali puas dah kita dengar ni Tuhan duduk golek juga. Tak tahu berapa butir suruh. Cara kiamat ni takwil kiamat pula. Tapi maksud takwil dari segi menggulung pula. Dari segi langit pecah. Dari segi apa tu? Gegaran macam-macam. Hak lepas dah nama kiamat ni. Nak koyak banyaknya nama kiamat. Ni mari pula ayat 14 kiamat juga. Tapi kiamat dalam bentuk gulung. Menggulung. Kita ada berapa ayat dia? Banyak kan? Apa lagi ni? Kita bacalah dulu. Kita ambil. Bila kita nak baca tafsir tu, kita baca pula lah. Kita baca sekaligus dulu. Kita sama-sama. Kita ambil berkat dulu. Kita nak ambil pahala baca Quran, biar sudah satu surah. Baca molek lah. Baca molek dia kita jagalah. Dari segi sebut tang apa tu. Dengan tujuannya kita nak ambil pahala lah. Kita niat bila kita baca. Sebab tu suruh baca ramai-ramai. Kalau suruh orang baca seorang ni, kita je dengar je. Ni kita sebut sendiri dah. Kita lapas Al-Quran dengan betul. Okay. Dia sebut tu siapa dia membaca. Boleh juga. Tapi boleh dengar dengan boleh sebut. Dia lagu lain. Tapi dia sebut tu. Siapa dia membaca. Menyebut. Berlapas. Satu huruf 10 dia tu. Mendengar boleh pahala dengar. Tapi tentu tidak sama. Baca dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم سم مطاع مطاع ثم أمين
مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين لقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. Dia ada 29 ayat. Kita tengoklah. Sekat-sekat ada kan. Dia 8-17 dah masih Isa. 18. Allah membuka surah ini dengan menerangkan terjadinya hari kiamat. Kita dah sebut. Tadi royak dah ni. Kiamat dalam bentuk gulung pula. Dan gambaran kehancuran alam semesta dengan hebatnya. Dia nak gulung segala alam. Hancur lebuh habis. Kerana pada waktu itu sistem perjalanannya telah rusak. Sama sekali yang terdiri daripada matahari, bintang-bintang, gunung-gunung, lautan, bumi, langit, binatang ternak, binatang buah, apatah lagi manusia. Musnah habis. Mereka ini telah digoncang dengan hebat dan lama. Sehingga semuanya hancur dan tiada yang wujud lagi. Tengok ayat. Ayat demi ayat. Ayat nombor 1 dia sebut. Semua ni gambar yang gulung belakang ni. Nombor 1 sekali disebut. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari dilengkari cahayanya dan hilang lenyap. Matahari sebut dia punah matahari. Cium. Tak ada matahari. Mula-mula digambarkan matahari itu digulung, cahayanya pun padam. Saiz matahari ni berapa ribu kali. Ribu kau juta kali bumi. Dia paling besar sekali dah. Ribu. Jarak kita daripada dia tu boleh panah. Dia kalau kikut ahli sains royak kan, dia bukan duduk saja gini, dia berbola dia tu bicem. Meletup berbola dia. Ribu kilo naik bicem. Daripada dia. Tu hanya buat matahari tu. Tapi besar tu, hebat tu, mampu kerah. Nyembuh ke Tuhan. Habis leceh, tak ada cahaya, padam. Itu bahagian matahari. Ya, ayat kedua, wa idzan nujumun karar. Dan apabila bintang-bintang gugur berselerak, jatuh habis. Ada bintang hok besar pada bumi, ada hok kecil pada bumi, ada hok jauh, ada hok dekat. Gogeng jatuh habis berselerak. Bintang-bintang pula berjatuhan dari tempat peredarannya. Dia tak duduk di paksi dia. Jatuh. Wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung ganan diterbangkan ke angkasa setelah dihancurkan menjadi debu. Kena gunung Everest kau pecuh jadi debu. Hui. Gunung-gunung tercabuk dari muka bumi. Mengikut tafsir dia kata. Tersebar hancur di muka bumi. Berterbang. Bila dia jadi debu terbang. Cabuk.
Wa idzal isyaru utilat, dan apabila unta-unta yang bunting terbiar. Unta-unta yang bunting ialah harta yang mulia dan berharga di sisi bangsa Arab. Dia kalau nak simbol kekayaan orang zaman dulu disebut unta merah. Unta, orang tu peruk pada unta. Unta ni mahal zaman dulu, kalau orang kaya ni ada unta. Kenderaan pun dia, kereta mewah untuk dia unta lah zaman dulu. Nak pergi ngagap dengan unta. Oh, hebat unta. Unta mahal. Tapi walaupun benda tu berharga, ditinggalkan. Unta-unta tak cara. Ditinggalkan sahaja oleh tuannya. Apa? Kerana ketakutan. Takut kelih. Wa idzal wuhush husyrat, dan apabila binatang-binatang liar dihimpunkan. Makna dia, binatang-binatang liar pun mati terkupu di sarai masing-masing. Mampus sarai. Kerana terkejut, binatang pun terkejut. Bewok pasir, gapo dia orang mari. Terkejut tak ada situ ubik dia. Rima-rima pakai duduk dalam tu pakai mampus situ, terkejut. Mati terkejut. Lagu mana Tuhan buat ni sinilah kalau mengikut tafsir alim ulama disebut. Dia tak peluang kita tengok. Orang-orang beriman dimatikan dulu. Dan ada terbaca dalam satu tafsir itu disebut, lah sekali ada sakit baki orang beriman, dia mari angin panas. Sebelum dia nak buat mari benda hebat ni kan. Dia buat mari angin panas. Tiup angin panas tu lalu ku ida mati. Dia mati dulu. Tinggal jahat-jahat. Hok kapi-kapi. Jadi kita ni insya-Allah lah gambaran yang begini ni Tuhan dia tak bagi kita tengok. Tu mengikut tafsir tu dia kata mari angin panas. Seng jero mati. Kalau ada sakit baki lagi. Enggak umur kita tak ada dan berapa ratus. Imam Mahdi tak tahu hari lah ni loh. Banyak lagi cerita dah ajar, banyak cerita lagi tak mari lagi Dan mati dulu lah kita ni. Wa idzal biharu sujjirat. Dan apabila lautan meluap-luap bercampur bau. Lautan pula berkeadaan menggelegok. Laut jadi gelegok. Kerana kepanasan. Sebuti laut tu gelegok. Duduk. Bukan sekakak gelegok. Punya panah dia gelegok. Laut jadi api. Lulu tu api dari laut. Kita kalau kita panah puyuk dari puyuk kan. Tak berasak puyuk dah. Dia pergi kepada apa dia panggil. Suhu didih dia 100 tu ya. Buat. Lagu mana dia boleh jadi ada dalam laut ada api. Panah. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila tiap-tiap diri ruh disatukan dengan pasangan badannya. Ruh-ruh yang soleh sesama yang soleh disatukan ke dalam syurga. Sedang yang kufur disatukan dengan yang kufur di dalam syurga. Situ dia. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Kita perhabis sini ayat ni perhabis sini. Dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya. Ni dia selit dia cerita ni. Orang Arab jahiliah. Pada waktu itu para penjenayah, dia kira penjenayah ni, ia telah membunuh anak perempuan mereka hidup-hidup. Ditanya mengapa mereka membunuhnya dan atas dosa apa mereka dibunuh. Bi ayyi dzambin qutilat. Dia tanya, dosa gapo membunuh anak-anak kecil, anak perempuan yang dibunuh. Dalam sejarah manusia kan pembunuhan anak-anak perempuan berlaku zaman jahiliah. Pembunuhan anak lelaki berlaku zaman Nabi Musa. Sebab perang tak sebi ada anak jantan, takut apa kuasa dia. Dalam sejarah manusia ni 2 kali pembunuhan. Penghapusan bukan penghapusan etnik, penghapusan jantina. Orang anak jahiliah ni dia tani anak perempuan hidup-hidup jahat. Dia kaya dia pisah dia buat Allah. Kalau dengan ada seorang sahabat bila dia masuk Islam, dia bukan Sayyidina Umar ni tak dia ada. Orang kata cerita tu bukan Sayyidina Umar tapi ada sahabat dia kata. Dia kerana jahiliah dia, anak dia tengok sayang tapi kerana dia takut malu. Dia tawara disebut kali bila orang royak ada anak tino merah muka dia malu. Dia ajak anak dia gaduh-gaduh, anak tino dia tanya gali gapo ayah? Kita nak enan ni. Sedang mulai tu dia tolak bung anak dia kamu tergamuk. Anak tengah duk kecek kira kita sanggup dia buat. Sebab tu dia akan tanya ni, bi ayyi dzambin qutilat. Dosa tahu cerita tu rasa tak betul. Dia mau kata Sayyidina Umar yang buat begitu.
Orang kata dalam riwayat tu cuma kena cek. Orang kata bukan ada bila tu baca dia kata bukan Sayyidina Umar, orang lain. Dia kata Sayyidina Umar ditanya oleh sahabat, dia duduk dia disukos seorang. Lepas tu semata dia teriak. Jadi bila orang tanya dia, ni cerita tak apa sahih lagi ni, hak dia bawa riwayat ni orang. Jadi orang tanya sama, "Bapa mu suka tak dia?" Dia kata, "Aku suka tak dia, aku teringat." Dia kata, Tiku aku lapar tak ada makan ni," dia kata, aku cobek patung. Dia buat patung dengan buah tamar. Ambil buah tamar ke, atu jadi betul patung lah dok dengan tangan. Dia kata lapar, bila lapar dia ambil tangan sikit makan. Jadi dia kata, "Aku nak syukur Tuhan boleh makan," dia kata. Pasal ni bapa mu sedih. Hak sedih ni tubik cerita tu, dia kata aku pada satu hari tu aku gali nak pergi tanya anak tino aku. Bila anak tino aku tanya, "Bapa gali kita nak nani ni, ajak dia mai kita pergi nani." Sedang molek dalam rumah tolong anak kamu. Tapi katanya bukan Sayyidina Umar, ya tak? Cerita tu cerita. Tapi maknanya ada. Lagu itulah bunuh hidup-hidup. Kerana dia takut bimbang apabila anak dia ni tengok pandai sipi dia, padahal boleh selesai masalah tu. Apabila berlaku orang panggil gejala sosial lah zaman dulunya. Bila apabila dia berlaku telah berzinaan berlaku dengan hak jatah, hak tino mengandung, malu orang tino, hak jatah lepas dah. Jadi bimbang takut anak kita ni buat perkara sundal, memalukan ibu bapa, baik kita bunuh kecil-kecil ni. Bunuh. Jadi dia tidak mikir kalau kutik bunuh pada bini dengan siapa. Buat kau bodoh tu bagi jahiliah. Selesai tak nak selesai. Supaya juga perang dulu. Dia bimbang takut orang rapah kuasa, dia kutik bunuh budak orang jatuh. Pasal apa nak jadi askar, nak jadi gapo, nak jaga tentera negeri kita pula. Kutik bunuh orang jatuh. Dia bodoh ke dia? Macam mana sipi dia boleh tubi idea belah semua. Jadi cerita ni bukan cerita dongeng. Bunuh anak perempuan hidup-hidup ni sebab dalam Quran sebut dia akan tanya satu persatu. Kecuali bertaubat masuk Islam lah. Orang-orang jahiliah dulu disampai dosa jahiliah tu bunuh anak ni pula. Bi ayyi zambin qutilat, kerana gapo. Jadi hak ni kita sambung minggu depan